Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita oleh rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita sentiasa Allah bimbing, Allah pimpin tangan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan dan kita doakan dan kita berusaha, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua manusia itu mendapat hidayah Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, la mudhillalah, dia tidak akan sesatlah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, bukan Allah nak nyesat sebab kita cari jalan kesesatan. Bila kita cari jalan kesesatan, maka sesatlah kita. Tapi kita cari jalan kebenaran, maka kita akan mendapat jalan kebenaran berkenaan. Di antara jalan kebenarannya ialah kita datang ke majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda kita mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika hidayah bapa saudara Nabi Abu Talib pun tak dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh beri petunjuk hidayah kepada mereka ya Muhammad. Sebaliknya yang beri hidayah itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam punya anak lelaki ketika banjir tufan yang besar. Berkapal naik ke bukit, naik lagi, tenggelam satu bukit, tenggelam lagi, ajak anaknya untuk naik kapal, dan siapa yang naik kapal itu salimin, di kalangan orang yang sejahtera ataupun orang Islam. Tapi anaknya refuse, tolak, tak nak. Akhirnya mati dalam kekufuran. Sebab tu kata syukur alhamdulillah kerana kita mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita tengok adab mufrad, satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqadin yadribu kullu uqadatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah fa in tawadda'a in hallat uqdah fa in shalla an hallat uqdah fa asbaha nashitan tayyiba an nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Hadis riwayat Abu Hurairah berkaitan dengan syaitan. Apabila kita tidur ada 3 jerutan, ada 3 pengikat. Dia ikat atas kita. Salasa uqadin, ada 3 ikatan. Iza huwa nama, ketika tidur. Sebab tu kita tidur ni sebelum daripada kita tidur, kita kena buat PN perilaku hak Nabi buat. Kalau kita sayang Nabi kan, kita sebut yang lepas, kata Sahal tu dalam kitab Muqashatul Qulub Imam Ghazali, dia kata tanda cinta Nabi ialah cinta sunnah Nabi. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bila tidur Nabi tawaddak, Nabi berwuduk dulu. Berwuduk, kemudian baca 3 kul, kemudian bismillah,
dan banyak lagi bacaan-bacaan yang perlu kita buat, kita baca. Jadi bila kita buat yang tu, jalan untuk syaitan belenggu ikat kita susah, sebab kita ada protector. Ada orang panggil apa protect, penghadang pelindung dia. Maka yang pertama kata dia, yadribu kullu uqdatin alaika lailun tawil. Setiap kali dia ikat itu menyebabkan kita seronok tidur di waktu yang malam yang panjang. Fa'arqad, maka kita seronoklah tidur tu dengan tidur kita yang panjang. Fa in istayqadha fa dzakarallah, bila dia sedar dia pun sebut nama Allah. Sedar saja daripada tidur dia pun sebut nama Allah. Ikutlah sebut apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah kerana engkau telah menghidupkan aku selepas aku mati. Terima kasih juga ya Allah sebab aku tidur malam tadi leno elok ya Allah, berbanding dengan orang yang keluh kesah. Ada time-time kita tak leno tidur, nak buat apa? Nak makan kenyang dah. Nak minum baru minum. Bucik dah perut-perut. Nak tidur pusing kau tu, nak kecing tak ada air kecing dah. Pusing tengok TV habis siaran, bola dah penalti dah, net 1 dah. Nak tengok apa tak ada apa. Dah sekali guling galak tak sudah. Tengok bini pun tak lalu, tengok sini pun tak lalu, tak ada apa. Pergi dapur duk buat aktiviti sejuk. Erek kipas tak tidur. Ada orang yang tak boleh nak tidur malam, jangan. Bila orang tak nak tidur malam ni, dia ada satu penyakit. Jadi bila dia boleh tidur, ucapkanlah alhamdulillah. Kerana dia boleh tidur malam, dia tak mengigar, tak ada mimpi kena kejar ke harimau. Penat mimpi kena kejar ke binatang buah ni penat kita. Sebab kita berlari tempat yang sama, berpeluh-peluh kita. Ular. Kamu kena kejar ular. Ada orang nak masuk mitok. Kalau ular, kamu dia dah letih, dia kena kejar ular. Tanda orang yang dikejar ular, mana ada orang nak masuk mitok. Kalau nak pecah ni. Orang nak masuk mitok molek tu, orang nak masuk mitok duit. Tu geng-geng sahan kat luar ni, dia tahu dah orang nak pencing, duit grade duty dia ada, dia pergi ayak sahan tu sahan ni, untuk usaha untuk ni, bagi 100 dapat 1000, bagi 1000 dapat 10,000, 10,000 dapat 100,000. Kita pun hola lah duit kita berarti 100,000. Last kali minggu depan tak ada apa-apa, hilang dah orang tu. Yang ambil 10 orang pencing, dia dapat 1 juta. Tu banyak kaki menipu. Ingat sikit. Ingat. Saya berhenti dulu pun sama juga. Ni sahan ni. Kata tak apalah, kata bagi kau orang lain lah, kaya cepat tu, kata kita tak kaya cepat tak sedap. Kita nak kaya slow-slow. Biar rasa susah dulu, tak jadi. Dia banyak tu, Maka bila sedar saja daripada tidur, fa zakarallah, maka sebut nama Allah, in halat uqdah. Uqdah maksudnya simpulan. Syaitan ikat kita tadi, bila kita sebut alhamdulillah, astaghfirullah, maka satu ikatan dia, 3 ikat tadi terbuka. Buka ikatan tu. Fa in tawaddaa in halat uqdah, bila kamu berwuduk pula, maka terurailah satu simpulan lagi. 2 simpulan. Wa in shalla in halat uqdah, bila mana kamu sembahyang pula, maka terurailah uqdah, simpulan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan tayyib, maka pagi tu kamu akan segar bugar nak pergi kerja, nak buat apa. Tetapi wa illa, kalau kamu tak buat sebagaimana yang disebut 3 tadi, sebut nama Allah, berwuduk dan sembahyang, kamu akan bangkit dalam keadaan kaslan, khabisan nafsi, hodoh jiwa kamu. Jiwa kamu tak tenang, jiwa kamu akan serabut dalam keadaan malah nak pergi kerja, malah nak buat ibadat dan sebagainya. Sebab tu bangkit saja, walaupun kita malah lagi nak sembahyang, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita sebut nama Allah, kita akan jadi segar, dia ambil air sembahyang pula, gugur lagi segala simpulan syaitan, dan sembahyang pula 2 rakaat, maka hilanglah semua masalah. Maka kita akan pergi kerja dalam keadaan tenang dan juga dalam keadaan segar bugar. Itu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sunnah Nabi, maka kita akan buat apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ada mufrad qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid daraini muka surat 22 dah. Ada 13 kan? Bab birrul walid al-musyrik. Kesinambungan dari bab yang kedua, bab la yastaghfiru li abihil musyrik, tidak akan diampunkan dosa bagi ibu bapa yang musyrik. Dosa tak ampun tetapi kita wajib buat baik. Kalau siapa yang convert agama, dia masuk Islam, tiba-tiba ayah bonda mereka belum lagi Islam, tetap juga dia kena buat baik. Wajib dia buat baik, tetapi Allah tak ampunkan dosa lagi mak ayah dia. Kita tak usah minta ampun, ya Allah ampunkanlah dosa ibu dan ayah aku. Tak boleh. Sebab dia tak buka lagi kunci untuk Islam. Yang boleh kita minta ampun ni untuk orang Islam. Allahumma ufil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita ada Allahumma ufil lil musyrikina wal musyrikat wal kafirina wal kafirat. Tak ada. Dia tu Allahumma yahdi qaumi fa innahum la yaqin, boleh. Ya Allah hidayahkanlah orang-orang syirik itu supaya dia mengucap la ilaha illallah, boleh. Tapi kalau minta ampun tak boleh. Walaupun dia ibu bapa kita, tapi sebaliknya minta ya Allah bukakanlah pintu hidayah untuk ayah bondaku untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu. Itu hadis yang lepas, iaitu tidak diampunkan dosa ibu dan ayah kamu yang musyrik. Allah tak ampun. Maka bila dia tak ampun, maka kita tak nak minta ampun. Hanya dia kita minta hidayah supaya dia diampunkan, dihidayahkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab orang musyrik hari ini dia Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua amal jahat dia sebelum ni Allah hapuskan. Itu kelebihan dia. Kita bermula daripada zaman balik sampai sekarang, maka kita akan dikira dosa pahala kita. Akan start tu. Bila umur balik, 15. 15 tu umur terakhir Umur terakhir bagi seorang lelaki dikira balik. Bukan mimpi. Ihtalim ataupun mimpi itu salah satu tanda di antara tanda-tanda balik. Jangan tunggu mimpi kira balik. Kau nak ke mimpi ke balik, Cik Mahmud tak pernah mimpi. Umur 55. Tak pernah mimpi lagi. Tapi dia balik dah. Contoh. Bagus Cik Mahmud tu bukan duduk sini. Dia duduk di Somalia. Ataupun Cik Zaki. Umur dia 15. Balik dah tu. Walaupun dia tak pernah mimpi. Pernah mimpi lagi? Dah. Kita dulu tak tahu mimpi apa. Tak tahu dulu. Budak-budak tu. Mimpi dah. Tak ada amalan mimpi. Kerak balik dia tu. Balik apa mimpi? Rupanya baru kita tahu mimpi itu mimpi bersama ataupun mimpi keluar air mani. Menunjukkan dia telah balik. Kalau dia tak pernah mimpi, umurnya mencapai 15 tahun, dikira balik. Gitu. Jangan kata mimpi. Mimpi salah satu tanda. Bukan semua. Sebab ada orang yang tak pernah mimpi. Ada. Ada betul. Tanya umur berapa? 22. Anak apa? Anak 3. Mimpi tak? Tak pernah. Tak pernah mimpi. Tapi mudah balik lah. Umur 22 lah. 15 tu kira akhir balik lah. Keadaan dia. Orang perempuan 9 tahun atau dah tahid. Mana dulu yang mari? Mana dulu yang datang? Maka orang musyrik tidak diampunkan dosa selagi dia tidak Islam. Lepas dia Islam, terbatallah semua jahat-jahat dia tu. Tapi orang Islam kita bermula daripada balik, maka masuklah akaun. Baik, ni sambung daripada situnya ialah birrul walid al-musyrik. Menyatakan berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Hadis marfu'. Marfu' maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu marfu'. Dia akan sampai, dia akan sebut situ anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, itu menceritakan pada Ibnu Sa'ad daripada bapaknya Sa'ad Ibn Waqqas. Beliau berkata telah turun padaku ditujukan 4 ayat daripada kitab Allah Taala. Yang pertama, tu daripada Abu Waqqas sahabat Nabi.
qala nazalat fi 4 ayat min kitabillahi ta'ala kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayat yang pertama. Iaitu yang pertama diturunkan adalah ibuku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan. Tak nak makan. La ta'kul wa la tashrab hatta ufariq. Tidak mahu minum dan makan sehingga aku memisahkan diri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana tak saya ikut Muhammad. Sebab sahabat dulu dia kalau tuan-tuan pernah ikut jemaah tabligh kita tengok dia dengan sipu dia macam mana. Sipu dia duduk atas kursi, dia akan duduk di bawah, telangut duduk dengar. Itu kaedah sahabat dulu tu. Kaedah sahabat. Dia duduk tepi kursi, cerita, Nabi duduk cerita, sahabat duduk tanya, "Ya Rasulullah." Memang dia akrab. Dia akan rapat dengan Nabi SAW. Jadi dia kata, mak dia ni tak akan makan dan tak akan minum sehingga aku memisahkan diri pada Rasul SAW. Sehingga aku tak ikut Muhammad lah. Aku tak dekat dengan Muhammad. Maka turunlah ayat wa in jahadaka. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku, dengan Allah, suatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka dunia dengan cara yang baik. Maksudnya mu tak boleh ikut kehendak mak ayah engkau dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi buat baik tetap juga kena buat baik. Surah Luqman ayat ke-31. Tu. Mana buat baik tetap buat baik, tetapi jangan kamu tinggalkan Allah. Jangan tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap juga. Baik tetap baik. Sebab dia nampak bila membuat baik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tak boleh buat baik dah kepada mak ayahmu. Dia nampak gitu. Sebab dia syirik. Mak dia ni, mak ayah dia ni syirik kepada Allah Subhanahu taala. Tapi tak. Allah kata tak. Taat tetap taat dan tunggu kamu hendaklah berhubung baik dengan kedua ibu bapa kamu. Bergaullah mereka dengan sebaik-baiknya. Itu dengan ibu dan ayah kita. Begitu juga dengan pemimpin. Tidak ada ketaatan fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada mana-mana perintah yang bercanggah dengan hukum syarak. Tak boleh taat. Ibu ke, ayah ke, pemimpin ke, tak boleh. Pemimpin yang dilantik, alhamdulillah, tuan-tuan dah dapat Perdana Menteri. Tak kira lah tuan-tuan pakah atau tak pakah, dia soal lain. Hak tak pakah pun naik juga jadi menteri, senator tak. Sama je kalau orang nak, tak ada masalah. Dia tak pernah fikir pun untuk jadi menteri. Sebab dia kalah. Satu lagi, hak tak ambil calon langsung. Dah orang nak kat dia. Jadi senator, menteri agama, tak ambil calon. Tapi itu ketetapan daripada Allah. Kita tak tahu apa-apa pun. Dia pun tak tahu. Saya pun tunggu juga. Boleh takut-takut senator. Tak pun tak panggil. Lah contoh dia dah. Tiba-tiba naik senator. Lain Kapten Nick Kamarudin. Naik senator. Tak ngajar lah sini bah. Kalau ngajar pun meja kena tinggi lagi. Senator kan? Nak sabar. Contoh dia gitulah. Kalau dah Allah dah tetap dah, maka Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang Dulia Mahmud Tuanku Agung, wajib kita walat. Wajib walat. Walat maksudnya iktiraf. Wajib kita akur dengan segala apa yang telah diputuskan dengan syarat dia taat kepada Allah dan Rasul. Apabila dia tidak taat kepada Allah dan Rasul, seumpama dia kata, maritim semua, bila nak pergi ke laut, kamu haram pakai seluar panjang, kena pakai seluar pendek. Maka tak boleh ikut. Mana-mana perempuan yang pergi kerja, hendaklah buka tudung mereka, tak boleh pakai serabut tudung, takut masuk dalam mesin. Contoh, tak boleh ikut. Mana-mana yang nak pergi sembahyang, tidak dibenarkan sembahyang. Tu tak boleh ikut tu. Itu sebab dia bercanggah dengan hukum syarak. Walaupun ibu dan ayah suruh, walaupun suami yang suruh, walaupun isteri yang suruh, walaupun pemimpin yang suruh, tak boleh ikut. Ayat yang kedua kata dia, ayat yang kedua, wasaniyah
anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli haza fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Yang kedua, sesungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku, lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku pedang ini. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, iaitu ayat juzuk yang ke-8 ayat yang pertama, dan juzuk yang ke-31 ayat ke-15. Yas'alunaka 'anil anfal, bila mereka bertanya mengenai anfal, harta perang, maka pedang yang kau ambil daripada rampasan perang ghanimah itu milik siapa? Sebab itu di antara peristiwa 15 perbuatan yang dihalalkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah iza kana al-maghnami duwala, apabila harta rampasan perang itu diagihkan kepada duwala, mereka yang tertentu sahaja. Duwala ni orang yang ada jawatan. Maka ghanimah itu harta rampasan perang sebagai sumber pendapatan negara pada ketika itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman sekarang, mana-mana pendapatan, sumber pendapatan negara yang dapat tiba-tiba diagihkan di antara pegawai-pegawai sahaja, itu pegawai-pegawai kerajaan sahaja, tidak diagihkan sama rata dengan rakyat jelata, maka Nabi SAW kata, halla alaihal bala, halallah bala diturunkan oleh Allah kepada umat aku pada ketika itu. Sebab itu kita takut, kita kena betulkan, jangan harta negara, sumber pendapatan diagihkan kepada orang tertentu sahaja. Takut murka Allah. Bila murka Allah, Allah akan tipukan bala masa hidup atas dunia. Allah timpulkan bala. Orang nak marah bangunan IOI ni sebab ada yang sembah berhala mungkin. Kita duduk dalam surau pun hancur juga. Sebab dia akan runtuhkan bangunan IOI. Allah murka kerana ada orang duk belaga ayam ke, duk belaga kura-kura ke dalam bangunan ni. Allah murka. Allah nak terbalikkan bangunan ni. Allah tak terbalikkan tingkat tiga saja tempat IOI duduk dah. Dia balik itu tengah bangunan ni semua sekali terbalik, termasuk kita. Tetapi oleh kerana kita orang yang taat, mati taat tak apa. Sebab tu sentiasa duduk dalam taat. Kita duduk dalam taat, kita betul juga yang lain. Betulkan orang lain, betulkan pemerintah, betulkan rakyat. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita biarkan Allah murka, Allah turunkan bala, dengan kita kena takut pada ketika itu kita tidak beriman. Kita orang beriman, tapi ketika Allah timpakan bala kematian, kita iman tak ada. Masa bila iman tak ada? Seorang yang beriman, hina yasriku la imanalah. Ketika dia sedang mencuri, dia tak ada iman. Orang yang sedang berzina, ketika dia berzina, la imanalah. Tidak ada iman ketika itu bagi orang yang sedang berzina, bagi orang yang sedang minum arak, bagi orang yang sedang berjudi, ketika itu tidak ada iman. Takdirnya mati dia masa tu kerana Allah murka kepada orang lain, tapi Allah matikan satu bangunan termasuk kita. Ketika itu kita baru mimpi dapat nombor toto. Sekali tu baru nak try. Rasa-rasa macam beruntung besar 7919 ni. Nampak. Bagilah nombor tu. Contoh dia, kita pun buktikan, duk tengah beli tu, bangunan runtuh. Dengan kita mati. Kita memang orang beriman. Orang surah Darul Ilmi. AJK lagi. Contoh dia. Tiba-tiba mati ketika itu, iman tak ada. Sebab la imana. Tidak ada iman bagi orang sedang melakukan maksiat kepada Allah. Seolah-olah dia tak yakin dengan Allah. Tapi dia tak Islam lagi. Ketika dia buat maksiat tu, seolah tak ada iman. Kita takut yang tu lah. Kita takut mati ketika iman tu terlucut keluar. Masih lagi la ilaha illallah, tapi tengah buat dosa-dosa yang besar, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil negara wajib diagihkan sama rata di antara penguasa dan juga rakyat jelata. Cuma portion dia tu ikutlah. Kalau kamu jusa ni berapa ikutlah tu. Mungkin ada sebab dia jusa tu dilebihkan daripada yang sokongan. Jangan kau agihkan. Jangan kau kepok masuk dalam perut kau, yang lain merana. Tak boleh.
Tu kaedah dia. Sebab tu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tak timbul sangat isu nak deki kepada pemerintah, nak doa buruk pada pemerintah. Sebab pemerintah miskin daripada rakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih susah daripada rakyat. Rakyat tengok Nabi tidur atas pangking, nak menangis Sayyidina Umar. Tengok Nabi bila bangkit daripada tidur atas belakang terbirak-birak. Bekas tanda kursi malah. Kursi malah kan kita tidur jaga mak kita sakit ke hospital tu, yang jalin-jalin tu. Jadi dia pangking Nabi SAW tidur dia tu katil yang pangking. Yang ada jalur-jalur. Yang sulam daripada pelepah tamar. Bila Nabi bingkas bangkit, lagi semayang, ternampaklah atas belakang dia paksi macam tikar, macam atas bulu. Menangis Sayyidina Umar. Ini pemimpin negara, menteri keuangan pun dia, perdana menteri pun dia, panglima perang pun dia, tidur atas pangking yang disulam daripada kayu yang keras. Sebab tu ada tanda atas belakang. Menangis Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ini kau. Aku tidur ada kapek tau. Sayyidina Umar kata, aku tidur pun ada kapek. Maka isteri Nabi saya lupa lah siapa nama. Aisyah ataupun yang seorang lagi, dia pun lipat. Ada bukan Aisyah. Aisyah buat selapis je. Kain toto tu dia buat selapis. Jadi bila lipat sekali teballah sikit. Mari si Sofiah, kau tak ingat isteri Nabi SAW lalu lipat 4. Jadi bila lipat 4 lagi tebal lah. Bila lipat 4 Nabi pun tidur. Sedap tidur, empuk. Bangun-bangun pagi esok Nabi marah. Bukan marah macam kita lah. Nabi tanya, siapa yang melipat kain cadar tadi jadi 4 lapis? Isteri ingat kau nak puji kan? Ana ya Rasul, hayo. Kenapa kamu lipat 4? Aku tidur nyenyak sangat. Jadi biasa aku bangun pukul 2 pagi. Jadi bangun pukul 4 pagi. Sebab tidur tu sedap. Lama sangat untuk urusan tidur dunia sehingga Nabi rasa terkilan. Lalu dia kata, besok betulkan balik lipat 2 je. Supaya aku boleh bangkit pukul 2 pagi untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tengok. Lebih tidur sampai pukul 4 je pun. Kita janji boleh bangun subuh, alhamdulillah lah. Oh, beza 2 jam je. Sebab sikit masa dengan Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW dia nak duduk lama dengan Allah, nak bercakap dengan Allah lama, nak sembang dengan Allah lama. Kita kalau boleh tidur dengan Allah Ta'ala ni sekoda-koda lah. Sebab tu bila kita baca panjang sikit, kemudian ada tazkirah, ada apa, kita jadi rimah. Sungguh. Sebab kita belum sampai tahap tu. Ada ni okey ni, sebab tak gerak lari lagi ni. Kalau tidur dia tengok jam, kejap tengok jam. Allah. Kita ni ada kerja, ada mesyuarat pukul 2. Dia pukul 1:30 tak semayang lagi. Aduh. Ada mak air kita. Kita pun tahu kita kerja dah. Masa rehat tu 1 hingga 2. Sebab tu orang yang boleh mujahadah untuk dengar kuliah pukul 1, pukul 2 ni orang hebat. Orang hebat. Sebab waktu ni waktu makan. Waktu ni waktu tuan-tuan rehat. Rehat yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Sebenarnya tuan-tuan ada rehat lama dah. Sebelum pukul 1 tu rehat berat dah. Hak tu kita tak sebut ke tingkat 1, ke tingkat 4 tu umum lah mu jawab diri dia dah. Nak ceritanya, inilah waktu rehat yang telah diperuntukkan. Allah, tak ada nak rehat kerja. Aku bagi detail kamu, setiap orang aku nak setiap bahagian bagi detail. Pukul 8 sampai pukul 5. Pukul 7.30 sampai 4.30. Pukul 9 sampai pukul 6. Mari tengok berapa memo kau keluarkan, berapa surat yang kau baca, berapa masa yang kau duduk betul-betul kau buat kerja. Nak tengok. Tak sebuah lah. Bohong belaka. Tak usah tipu lah. Hidup atas dunia ni macam kita anak-anak main masak-masak dulu. Daun kayu dijadikan duit, air longkang itu dijadikan milu, nasi tu daripada pasir goreng atas tudung milu. Sama je. Ni bahagian ni bagi kepada bahagian ni. Bahagian ni bagi ke bahagian ni. Bahagian tu hantar ke KDN. Ya mesti gitu je. Mainan dia semata-mata. Mainan dia. Habis kita benceng, orang lain pula sambung. Kita habis main, orang lain pula main. Macam itulah. Atas dunia ini mainan semata-mata. Kertas, duit, not duit Malaysia tu, itu macam daun kita main masa budak-budak dululah. Nak beli nasi goreng, ambil daun muting kau, daun apa, pergi hola, dia simpan buat duit. Sama atas dunia, tak ada nilai langsung lah tuan-tuan. Balik akhirat duit, tak ada Amerika ke, Aussie ke, Singapura ke, dolar ke, tak ada. Tak ada.
Percayalah. Sebab tu saya seronok tengok orang duk galik dengan dunia kan. Dia macam anak toyo tak jadi mencuri duk main kaca hijau. Sama. Bagi tabur kaca hijau dia tak jadi mencuri sebab duk galik duk bina kaca hijau. Kelik. Banyaknya kaca hijau. Tuan dia kata mungkin curi cepat-cepat sikit. Kalau dia bangun sembahyang subuh hancur kau lebu dia baca Quran nanti. Duk galik main kaca hijau tak jadi curi. Dia gitu kat kita. Dunia ni. Tapi oleh kerana kita hidup atas dunia, kita buat kerja dunia kita. Tapi dunia tu biarlah sampai kepada akhirat. Jangan dunia tinggal dunia, rugi. Dunia biarlah sampai kepada akhirat sebagai jambatan sahaja untuk sampai ke sana. Kesinambungan untuk sampai ke sana kena lalu dunia. Kita lalu dunia sebab nak sampai ke akhirat. Wajib lalu. Tak ada pergi ke akhirat, tak ada lalu dunia. Kena lalu dunia. Sebab alam dia daripada alam roh, pergi pada alam rahim, alam ibu. Kemudian alam dunia yang fana ni. Kemudian pergi pada alam barzah. Lepas alam barzah balik kepada alam akhirat yang kekal abadi. Mahsyar pun tak kekal. Sirat pun tak kekal. Tak ada kekal. Kecuali syurga dan neraka. Itu yang kekal. Iaitu pun kekal. Dia bukan azali, kekal. Dia kekal kedian. Sebab tu orang tanya di antara kekal syurga dengan kekal Allah Ta'ala apa beza dia? Kekal. Syurga kekal. Neraka kekal. Allah kekal. Baqa kekal. Tapi apa beza kekal Allah dengan kekal syurga neraka? Kekal syurga neraka bermula dengan tidak ada. Kekal Allah Ta'ala sedia ada. Allah sedia ada. Tak ada mula dia, tak ada akhir dia. Dia dah ada dah. Dia ada dah. Azali dia je ada. Jadi nak kata apa? Tak ada mula sebab dia ada dah. Dia dulu. Dia dulu, dia kedian, dia atas, dia bawah. Dia semua sekali. Dia semua. Jadi kita tak ada apa kita. Tak ada apa kita. Neraka syurga kekal tetapi dia bermula dengan tak ada. Asalnya tak ada dia. Allah yang jadikan dia baru dia ada. Asal Nik Kamarudin tak ada. Tapi bila dah masuk dalam perut mak cukup 120 hari Allah masukkan roh. Adalah Nik Kamarudin untuk rasa nikmat dunia, untuk rasa nikmat akhirat, untuk rasa. Nama dia Nik Kamarudin. Bila dah roh masuk atas nama Nik Kamarudin dinamakan oleh Yunus bin Yusuf ayahandaku namakan dia Nik Kamarudin. Bermula saat itulah maka taklihnya kena atas Nik Kamarudin. Masuk dalam kubur dia rasa sakit ke, dia tak rasa sakit ke, sakaratul maut ke, pergi ke syurga ke, pergi ke neraka ke, waliyazubillah. Pergi ke mana? Semua atas teket nama Nik Kamarudin yang telah difardukan oleh Allah. Sebab tu jaga baik-baik yang Allah beri pinjam kat kita atas nama masing-masing. Kena jaga atas nama masing-masing sampailah kita kekal. Kita ni akan kekal balik selama-lamanya. Nik Kamarudin akan kekal atas nama Nik Kamarudin, Hazri akan kekal, Jaki akan kekal atas nama dia, Puak Mu kekal atas nama dia, Nih Syah kekal atas nama dia, Nik kekal atas nama, semua kekal atas nama dia, sama ada nikmat ataupun azab di akhirat. Sebab tu kena jaga baik-baik, mulai sekarang kena jaga baik-baik diri atas nama kita. Jaga muru'ah atas nama kita. Jaga apa-apa atas nama kita kerana kita adalah kita dah. Allah bagi dah menjaga. Aku kebaikan aku jaga. Ni. Bahagian masing-masing dah. Lawatan MDN, okey. BKP ni. BPPM ni. Semua manusia ni. Tugas masing-masing dah bagi. Kena selesai masalah dia. Tu kaedah. Jadi kita bila Allah bagi dah kita campur roh atas diri kita, jaga baik-baik supaya kekal nanti dalam keadaan kekal yang nikmat, bukan kekal yang azab. Sebab akan kekal macam ni. Kita akan duduk macam ni. Tapi suasana yang begitu nikmat. Tuan-tuan ambillah nikmat dunia. Apa yang paling nikmat lagi? Hak atas dunia, apa yang paling nikmat yang tengah tuan-tuan rasa? Hak paling nikmat. Azri. Hak nikmat sedap sekali. Selain daripada bersetubuh. Satu nikmat syurga tu. Ya Allah telah berikan kepada umat manusia supaya dia rasa atas dunia sehingga dia hilang segala-gala. Hilang. Satu waktu semua sama. Apa hak nikmat yang kita rasa kalau boleh biar ada, biar sentiasa ada. Semua lah. Ever. Forever. Ada tak? Tidur mimpi. Mimpi sedap-sedap ada. Mimpi makan musim king, musim mahal. Tidur dia kuliah sedap. Dia tak nikmat mana? Nikmat apa yang nikmat sedap? Nanti.
Bangun pagi boleh nyawa dah. Belawak tu. Tak sah lah dah. Hak sedap, hak sedap. Makan nasi kambing aku kata rasa tak ada sedap macam tu. Ha. Ada tak? Aku kata rasa memang sedap. Ni hak nafsu sikit saya. Saya sedap ni bukan sedap tak mestinya kita pergi makan. Kita kata contoh kita tengok Einstein. Tengok apa ni Prita Zinti contoh. Oh, comel dia ni. Tak ada comel sama dia. Kalau kita minat ke dia. Tu sedap tu, nikmat tu. Nikmat tengok pandangnya. Nikmat pandangnya. Kita tengok, oh comel dia ni. Ya Allah. Kau dapat yang ni. Bagi orang perempuan dia tengok mungkin dia pergi ke apa? Habit jual jual ke apa benda tak. Tengok Allah, kau dapat yang ni sedap comel. Ya Allah, bubuh kat sini. Ush. Tu nikmat tu. Nak suruh nampak nikmat tu, nikmat apa lagi? Kita pergi kat air terjun tengok. Saya hak nikmat lagi duduk di air terjun dekat dengan pokok durian ada ikan. Kita duduk nampak ikan patah air, buka tingkat boleh ambil wadakang. Lepas tu kedekut luruh pula apa ni blackton. Nikmat tu nikmat. Tu nikmat tu. Mana kita cari nikmat apa yang paling sedap sekali. Tak ada hak paling nikmat sekali hak Allah bagi kepada manusia atas dunia melainkan bersama dengan orang yang dia sayang. Iaitu sedapnya seronoknya tuan-tuan boleh bersama dengan couple, dengan gawe, dengan girlfriend atau dengan boyfriend. Seronok. Seronok sedap, khoya. Masa tak sedar tu daripada Johor sampai ke Perlis tak rasa tu walaupun 20 jam. Sebab seronok. Itulah seronok dia khoya. Duduk dalam majlis tak rasa seronok lagi. Tak rasa seronok. Jumpa dengan kawan-kawan tak rasa seronok. Seronok saya main golf, saya pukul sekali tu masuk. Hole in one, dapat 2,000. Oh seronok. Menang golf di IOI, dapat pergi ke Australia. Seronok. Tapi tidak paling tinggi dah, tak klimak lagi. Hak klimak kan duduk dengan orang yang kita sayang, tak ada gangguan, tapi ada. Nak cerita nikmat lah, cerita nikmat. Susah nak cerita nikmat ni. Nikmat kahwin baru ke apa tak apalah. Tapi kahwin baru umur tua dah tak apa nikmat mana juga dah. Mata sakit orang, sakit pinggang, mata-mata pergi lapor kat doktor apa ni hak mizan apa-apa. Nikmat juga dah. Nikmat juga tapi tidak klimak lah, tidak kemuncak. Mungkin nikmat dia bila kita orang yang kita sayang, kita pun tunang, kita pun kahwin. Mungkin itu kemuncak dia bagi kita. Ataupun kemuncak saya rasa nikmat bila belajar. Belajar, SRP dapat skor, SPM skor, STAM dapat skor, pergi Mesir dapat skor. Itu seronok. Seronok. Allah tak bagi kegagalan. Saya dari pelajaran, Allah tak bagi kegagalan. Daripada darjah 1 sampai ke keluar universiti. Semua Allah bagi berjaya. Dengan mudah. Dan ketika itu nikmat baca buku. Baca kitab, sedaknya baca, ya Allah. Kemudian bila masuk dalam esok, apa yang kita baca tu masuk. Kita skor tu kena. Soalan sport kan. Nikmatnya. Lepas tu keluar awal daripada Dewan Periksa. Nikmat tu. Orang semua tak keluar, kita dah keluar dah. Dewan Periksa. Dengan muka sombong. Masa tu tak kira lagi sombong kau angkuh dah. Apa nampak sangat ni? 45 minit je buat. Sebab hak kita sport masuk semua. Lepas tu mari apa ni keputusan tengok C. Hak tu fragile. Allah, ingat kau betul dah tak? Kita masa nikmat ni payah kita nak sebab dia benda yang subjektif. Bagi seorang dengan seorang itu berbeza. Dan ayat yang ketiga diturunkan di sini kata dia wasalisah. Wasalisah tu anni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali fa'usi bin nisfi faqala la faqultu as-sulus fasakata fakana as-sulus ba'dahu jaizan. Sesungguhnya aku telah sakit kata dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungiku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hendak membahagikan hartaku. Apa aku boleh berwasiat untuk memberikan separuhnya?
Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Lalu aku berkata, sepertiganya. Lalu baginda diam. Lalu sepertiganya dibolehkan. Fasulus. Suluh itu daripada ayat Quran. Boleh wasiat sebanyak 1/3 sahaja daripada harta yang kita ada. Kita ada banyak harta, tapi kita nak wasiat hanya lulus 1/3. Kalau nak bagi banyak kepada anak A, beza dengan anak B, bagilah hibbah. Bagi hadiah masa hidup. Cuma sekarang berlakunya ialah hibbah masa hidup, tetapi kelulusan selepas mati. Itu tak nak. Kena bagi tahu, okey, tanah saya di Pulau Condong sebanyak 5 ekar nak beri kepada anak saya nama Aminah. Tulis dalam ni, diserahkan kepada Aminah. Aminah kena tahu, Abdullah kena tahu, Ahmad kena tahu, adik-beradik dia semua kena tahu. Tanah di Pulau Condong ni milik Aminah. Cumanya geran ayah dia pegang, selepas mati baru dia bagi. Tu kena macam tu. Kalau tidak, dia akan berpindah jadi wasiat wajib. Sebab dia kata, okey, tanah di Pulau Condong bagi kepada Aminah. Orang semua tak tahu. Aminah pun tak tahu. Itu dikira wasiat. Dia wasiatkan kepada wasi, pemegang. Sama ada peguam apa, tanah di sini milik kepada sini. Itu jadi wasiat wajib. Dia tak jadi hibah. Hibah kena tanda tangan, kena milikkan, itu berpindah kepada yang hidup masa dia hidup lagi. Lepas mati jadi wasiat. Jadi 1/3 sahaja. Tak boleh lebih. Kalau duit ada 3 juta, dapat 1 juta sahaja. Sedangkan kita niatnya nak bagi 2 juta. Sebab dia yang jaga kita. 2 orang lagi duduk Kuala Lumpur Putrajaya. Yang tu bagi 500,000 seorang aja. Yang ni nak bagi 2 juta. Maka kena bagi masa hidup lagi. Ini ayah bagi hibah kepada Aminah sebanyak 2 juta. Baki lagi, itu jadi faraid. Ataupun bagi hibah juga kepada anak dia Ali, Ahmad. Gitu. Jangan lepas mati barulah lulus. Tak boleh. Dia akan jadi wasiat. Wasiat jadi 1/3. Kena ingat tu. Jadi kalau kita ada harta yang banyak, bagi siap-siap. Dalam bentuk hibah atas dunia. Masa kita hidup lagi dan dia masih hidup. Kalau tidak jadi wajib. Jadi wasiat wajib. Wasiat wajib 1/3 sahaja lulus. Yang lebih tu jadi harta pusaka. Takut kita nak bagi lebih lah kepada anak yang jaga kita, yang duduk di kampung yang susah. Gitu. Yang keempat dalam hadis, sesungguhnya aku pernah meminum khamar. Yang keempat, Ar-Rabi'ah, inni syarabtul khamar ma'a qaumin min ansar. Aku pernah minum khamar, arak bersama kaum di Ansar dulu. Fa daraba rajulun minhum anfi bilahi jamalin. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzala tahrimul khamar. Iaitu lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku ketika itu. Lahyi jamal. Maknanya unta huduh. Lahyun huduh, jamal unta. Lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Taala telah menurunkan ayat mengenai keharaman minum khamar. Lepas tu barulah turun ayat innamal khamru, sesungguhnya arak, maisir, judi, tenung nasib min amali syaitan fajtanibuhu, hendaklah kamu menjauhinya. Ni hadis ini ialah berkenaan dengan hak yang pertama tu, utama sekali mengikut tajuk. Yang pertama iaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa kabihi ilmu tu. Yang pertama itu yang paling penting sekali dalam tajuk ni, iaitu dalam bab buat baik kepada ibu bapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau ibu bapa syirik pun wajib kita buat baik, apatah lagi ibu bapa yang muslim, yang mukmin dan sebagainya, maka wajib kita buat baik. Fala taqul lahuma uffin, jangan kata bagi kedua mereka itu perkataan uffin. Uffin maksudnya mengeluh, malah dan sebagainya. Baik, ni hadis penguat ataupun sokong bagi buat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Itu Asma binti Abu Bakar. Daripada Asma binti Abu Bakar bila berkata, telah datang kepadaku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku. Ibu kepada Asma binti Abu Bakar. Ibu dia. Asma binti Abu Bakar. Ibu dia siapa? Ibu Asma siapa? Tahu?
Ayah dia nama Abu Bakar. Ha. Isteri Abu Bakar. Ha. Nama tak tahu, tak sebut. Orang tanya, mak dia tu siapa? Mak dia tu isteri Abu Bakar. Berat pun. Berat. Orang bukan tanya nama. Ustaz pun tak tahu Pak Ijat tulis ni nama apa. Punuh habis. Telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu suami isteri ni ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam, tak nak ikut. Sebab zaman dia tu zaman fitrah, zaman yang tak ada nabi. Bila tak ada nabi ni banyak amalan jahiliah. Seronok berpeleseran, seronok duk minum arak, berjudi, berzina, seronok buat dia masa tu. Tiba-tiba mari Islam larang belaka. Nak tanya tuan-tuan lah, kalau katalah boleh lah, makruh lah. Makruh berzina, makruh minum arak, makruh judi, makruh menipu. Rasa buat kata menipu belaka. So. Kalau makruh. Kalau kata berzina tu makruh. Siapa duduk depan sekali? Tok Imam. Tok Imam depan sekali. Mana Tok Imam tak ada? Berzina apa? Mana? Bawa air meriak hotel. Ay, tak semayang ke? Matahari semayang. Nombor 2 tak bila. Tak ajar. Makmum ke dia. Makmum belakang sekali. Maksudnya kalaulah benda tu dihalal dan diharuskan. Sebab benda tu benar. Menyeronokkan nafsu manusia. Zina. Masah. Curi. Khianat kat orang. Suka khianat kat orang ni. Mengitan. Sedap ni tak? Nah. Jana. Sedap mengitan. Hak mana mengitan lah. Suka tu. Nampak sikit. Yolodoh. Kuali punya kita legan. Sebab bilik mandi orang dulu, kuali kau situ tempat basuh dia. Dia cerita orang ngita bukan aku Kim. Tengok macam kata kat aku lah tu. Jeling-jeling mata tu macam kata kat aku. Dah, mata ni tak pernah ngita orang. Kaki ni tak pernah masuk panggung wayang. Dah 50 tahun umur aku tak pernah masuk panggung wayang. Walaupun Coast Guard ni, walaupun aku ada pelakon di belakang tu, ada Ustaz Nik ingat sikit tu. Cuma dalam trailer dia tak masuk gambar Ustaz Nik. Takut tak laku. Masuk gambar orang lain lah. Masuk Ridwan. Masuknya. Nama kamu tina tu? Allah tak ada channel KP. Nama apa tak ada? Orang Singapura. Orang mak dia Switzerland. Gambar ada ni. Jangan lupa tengok tu. Kusgak. Ustaz baca talqin. Baca talqin orang mati. Pahlawan mati. Filem tu ganas tu. Akan mengejar Mak Kilau. Targetnya ialah Mak Kilau 100 juta. Dapat separuh pun kira okey. Ada dah. Tak dapat apa? Dapat basah. Tembok dengan air bomba. 3 biji kereta bomba basahkan ustaz seorang. Mampus. Skrin nak 2 minit 2 saat ke 3 saat. Bermula 7 pagi sampai 7 malam. Nak 2 saat ya. Ingat ke senang kan berlakon. Baru tahu. Kejap kak. Kata kak apa lagi? Dah baca lunyai ada buku talqin tu. Tengok. Gambar air hujan yang dibuat daripada bomba tu. Dia tembok dengan kipas tu tak comel. Tak nampak macam pelangi. Kak. 3 kereta jentera bomba. Semua habis air. Kering lah. 7 malam baru habis. Zuhur situ, asar situ, maghrib situ. Habis lunyai. Bu jaket dengan songkok habis lunyai. Cair. Tanya Puan Faridah. Saya tak ganti balik. 250 aku nak songkok. Aku nak buat baru. Buat baru songkok. Nak jadi ke filem untuk tuan-tuan tengok nanti. Hebat tu. Hebat. Ini promosi lah. Macam David Teo. Tengoklah. Bukan apa dah. Itu aset-aset kita diperagakan dengan sebaik-baik untuk manfaat kita. Sebab tu selingan je. Selingan. Jadi benda-benda hak jahat zaman jahiliah dulu semuanya menyeronokkan. Sebab tu ada suami yang Islam, isteri tak. Ada isteri yang Islam, suami tak. Ada yang Islam semua. Dia gitu. Yalah Nabi mari orang susah. Jadi kalau cuma dia keturunan Nabi Al-Quraisy yang dimuliakan lah. Koprak lah kita dimuliakan. Jadi Nabi ni orang kena dah sallallahu alaihi wasallam orang yang amin. Tapi nak tinggal agama hak kita duk pegang selama ni payah tuan-tuan. Tak payah agama lah. Benda hak kita dah biasa buat hak tak betul. Tapi kita biasa buat. Payah. Lillahi ta'ala payah.
Kita nak tinggal benda dah sebati dengan kita. Payah. Ginilah. Orang kita tak pernah isap okok. Tiba-tiba kita isap okok. Asal kita tak isap okok. Tapi kita isap okok dah 20 tahun. Nak berhenti rokok dalam masa 2-3 hari boleh tak? Payah. Kecuali pergi Mekah. Pergi Mekah dalam masa seminggu memang berhenti rokok. Tak isap okok. Siapa kat airport? Free duty. Ni. Aku jadi masuk kena bawa juga rokok. Maknanya kita nak berhenti payah. Bila dah jadi sebati. Baru sikit. Asal kita bukan isap rokok pun. Isap rokok pasal umur 12, 13 berkawan-kawan. Isaplah rokok. Tapi nak berhenti. Kita tahu dah mudarat. Jatuh apa ni. Pau-pau kita tengok tu macam salah labah-labah dah lekat. Macam apa rumah kapung dulu. Asap dapur kan. Dia salah labah-labah kan menekat. Buat gini dia akan menekat ikan. Percaya cakap. Masa tu berhenti. Lepas tu sambung balik rokok. Mana payah nak berhenti. Apatah lagi lahir-lahir mak ayah dia tu sembah berhala, minum arak, perempuan, lagu ayam, lagu lembu, lagu unta, lagu kaldat. Payah nak berhenti. Susah. Tiba-tiba datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya ni tak boleh bah. Ya ni tak boleh." Siapa nak ikut agak-agak? Sebab itu dalam kaedah syariatnya at-tadarruj bit tasyri'. Allah turunkan ayat itu berperingkat untuk mengharamkan sesuatu benda yang telah jadi sebati dalam diri dia. Arak. Berperingkat dia kata, arak haram tak? Dia kata, arak ada baik, ada buruk. Tapi keburukannya terlebih banyak daripada kebaikan. Lalu siapa yang nak kebaikan, maka berhentilah. Siapa isap minum lagi? Turun pula ayat. Bila dah kena nak semayang apa semua, arak minum lagi. Arak minum, semayang. Mari kita tunggu ayat. La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu hampiri sembahyang ketika mana kamu keadaan mabuk. Tak boleh. Sebab kamu nak bercakap dengan Allah, tiba-tiba mulut kamu bau, busuk. Kamu mabuk, tak tahu apa yang kamu kata. Jangan. Maka sahabat bila nak sembahyang, dia tak botol arak tepi kemah tu. Allahu Akbar. Allah. Dak gitulah kaedah. Akhir saya turunlah innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Turunlah ayat haram, tak boleh. Totally dah tak boleh. Sebab ketika tu orang dah mula tinggal. Sebab tu orang nak berhenti rokok dan sebagainya, dia kena ada step dia. Tak boleh berhenti mengejut. Berhenti mengejut dia akan jadi gemuk mentang-mentang kata. Gemuk terus. Maknanya rokok ni ada baik, ada buruk. Baiknya masa bila? Masa jaga malam, jadi rela kau jadi rukun tetangga, buat mengantuk apa, isap rokok sikit. Tapi ketika keadaan biasa tak payah. Jadi kita pun isap masa mancing, masa jadi rukun tetangga, slow. Lepas tu rukun tetangga dah tak ada dah. Penjenayah semua dah isap, masuk penjara belaka dah. Maka rukun tetangga pun dibubarkan. Kita pun berhenti rokok sikit-sikit. Kena kaedah gitulah. Kalau nak berhenti. Kalau tak nak berhenti, isaplah sampai mati pun. Duduk tengah mati tu, isap lagi. Permintaan terakhir, isap rokok. Contohlah ni. Jadi susahnya nak berhenti masa tu. Tapi bila dapat tinggalkan maksiat-maksiat itu, maka itu adalah lebih baik. Maka mak dia tu musyrik lagi. Lalu tanya Nabi SAW, apakah aku boleh menghubungkan satu rahim dengannya? Bagi dia menjawab, ya boleh. Berkata Ibnu Uyainah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan padanya ayat, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama. Iaitu dia tak memerangi kamu, tetapi dia hanyalah syirik dari segi akidah dia. Mana kita boleh buat baik dengan dia selagi dia tidak memerangi kita. Kalau dia perang orang Islam, maka kita wajib berpaling untuk melawan semula. Lawan balik. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Balahlah atas mereka sebagaimana mereka buat atas kamu. Tapi kalau dia tidak memerangi kamu, maka kita kenalah buat baik. Bagaimana Nabi SAW buat baik kepada orang Yahudi. Yahudi buta di Madinah. Yahudi perempuan yang meludah Nabi. Setiap hari simpati meludah Nabi sampai sakit. Nabi pergi ziarah. Dia bawa buah tamak. Akhir sekali Islamnya perempuan itu kerana budi Nabi, kerana akhlak Nabi SAW. Walaupun dia syirik, dia Yahudi. Agama Yahudi ketika itu dah ditolak kerana ada inhiraf, pengubah suaian kepada kitab-kitab Taurat, Injil dan juga Zabur. Jadi Nabi buat baik. Akhir sekali Islam. Hak buta pun Nabi buat baik. Suak. Akhirnya Islam di tangan Abu Bakar. Bukan tangan Nabi. Tapi dia ingat,
Oh, engkau bukan Muhammad. Bukan. Aku ialah Abu Bakar, kawan kepada Muhammad. Baik Muhammad. Muhammad dah telah tak ada. Jadi aku nak ikut ajaran Muhammad. Oh, ajarkanlah aku kalimah untuk aku ikut Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar pun ajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam dia. Kerana akhlak Nabi SAW. Nabi buat baik walaupun dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia kafir. Maka kita pun sama juga, selagi orang tidak memerangi kita dengan Islam, maka wajib kita berbuat baik dengan mereka. Sebab itu hak kejiranan bagi orang yang Muslim, bagi yang tidak Muslim, bagi yang Muslim bersaudara, dia ada hak-hak tertentu. Dia ada satu hak, haqqani, salah satu hukuki. Ada yang jiran satu hak, ada jiran dua hak, ada jiran yang tiga hak. Wallahu alam. Sekadar tu dulu tuan-tuan. Kalau pada yang musyrik pun kita kena buat baik, maka apatah lagi selama sesama Islam, akidah yang sama, maka wajib, terlebih wajib lagi kita baik lebih-lebih kepada ibu dan ayah kita, saudara mara kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.